Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت ربي سهلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung siri perbincangan kita menerusi tafsir Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, dan kita masih lagi membincangkan tentang ayat yang ke-7 dan ke-8 dari surah yang mulia ini. Walau bagaimanapun muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, pada awal ini elok kita melihat satu hadis sebagai satu motivasi untuk kita memahami kepentingan Al-Quran dalam kehidupan. An Aisyah radhiyallahu anha, an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, qira'atul Quran fi salati afdalu min qira'atil Quran fi ghairi salah. وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير والتسبيح أفضل من الصدقة والصدقة أفضل من الصوم والصوم جنة من النار. رواه البيهقي في شعب الإيمان. Dalam hadis ini Nabi SAW dilaporkan telah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha bahawa membaca Al-Quran dalam salat lebih utama daripada membaca Al-Quran di luar salat, dan membaca Al-Quran di luar salat lebih utama dari tasbih dan takbir. Tasbih maknanya mengucapkan subhanallah, takbir mengucapkan Allahu Akbar. Tasbih pula lebih utama daripada sedekah, dan sedekah itu lebih utama daripada puasa, dan puasa pula adalah penghalang dari api neraka. Artinya dalam konteks penjelasan hadis Nabi SAW di sini, kepentingan untuk kita mengerti Al-Quran itu tinggi, pahala ganjaran diperuntukkan untuk membacanya, terutamanya bila dilakukan dalam salat, dan di luar salat pun masih besar ganjarannya berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya tasbih, takbir. Kemudian tasbih, takbir itu pula lebih utama daripada bersedekah, dan sedekah lebih utama daripada puasa. Kalau lihat penjelasan oleh Ibn Allan dalam syarah kepada Riyadhus Salihin, bahawa sebenarnya ibadah ini menduduki tempat tertentu. Kadang-kala puasa lebih besar daripada pahala sembahyang sunat. Kadang-kala sedekah lebih besar pahalanya daripada puasa. Kadang-kadang bertasbih itu lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah yang lain. Ini perlu mengambil kira likuli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada penjelasannya. Walau bagaimanapun yang menarik dalam hadis ini, sedang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita lihat puasa yang diletakkan dalam hadis ini menjadi penghalang daripada api neraka, begitu besar rahmat Allah SWT kepada orang berpuasa sampai dapat melindungi daripada ditimpa azab siksa neraka. Bagaimana pula rahmat yang dikurniakan kepada orang yang membaca Al-Quran, sudah tentu lebih besar. Dan menurut Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, satu penjelasan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, athar, menjelaskan apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Bagi orang yang baca Al-Quran dalam salat ini, baginya 100 rahmat. Bagi yang baca Al-Quran dalam keadaan berdiri, baca Al-Quran dalam salat dalam keadaan berdiri, baginya 100 rahmat. Ganjaran artinya. Kalau dia sembahyang dalam keadaan duduk pula, turun 50 rahmat. Bagi orang yang membaca Al-Quran di luar sembahyang, dikurniakan kepadanya 25 rahmat. Kurang lagi. Dan bagi orang yang membaca Al-Quran di luar sembahyang, tidak berkeadaan wuduk, maknanya tidak wuduk, dia mendapat hanya 10 rahmat. Dan bagi orang yang mendengar bacaan Al-Quran pun dapat rahmat juga, tapi tak banyak, dapat 1 saja, dapat mendengar dengan teliti apa yang dibacakan. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita sedang membincangkan ayat ke-7 dan ke-8 dari surah Al-Kahfi, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Maksudnya, dan kami telah menjadikan apa yang ada di atas muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji siapakah di antara mereka yang paling baik amalannya. Dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di atas muka bumi itu hancur, punah rana, sebagai tanah yang tandus. Dahulu kita telah bincangkan hadis yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, menceritakan tentang bandingan dunia, bahawa Nabi SAW menjelaskan, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanadhiratun madza ta'malun bima ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisaa. Sungguhnya Allah SWT menjadikan dunia ini hulwatun khadira. Hulwa ni maknanya segar, menarik, menggoda. Khadira maknanya segar, maknanya hijau. Maknanya benda yang bersifat hijau ni menampakkan kesegaran, menggoda, menarik, menggambit kita. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, dan Allah jadikan kamu khalifah, bertanggungjawab terhadapnya. Fanadhiratun madza ta'malun bima ta'malun. Allah SWT akan melihat apa yang kamu kerjakan. Fattaqud dunya wattaqun nisaa. Naklah kamu takut kepada dunia dan naklah kamu takut kepada perempuan. Wattaqun nisa. Wa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Nabi SAW menjelaskan bahawa fitnah yang pertama berlaku kepada Bani Israel sebelum kamu, iaitulah fitnah dunia ini disebabkan oleh tertipunya mereka, cintanya kepada orang perempuan, tergodanya dengan orang perempuan. Artinya dalam konteks melakukan perbuatan-perbuatan zina, pergaulan yang bebas, itu yang dimaksudkan Nabi SAW. Jadi bila kita lihat ayat Allah SWT, perkara yang pertama, bahagian yang pertama tentang fitnatun nisa telah kita jelaskan dalam kuliah yang lepas. Yang tinggal sekarang ialah fitnatud dunia, yang perlu kita fahami dengan sebaik-baiknya. Fitnah dunia. Apakah yang dimaksudkan dengan fitnah dunia? Bagaimana dunia ini menipu kita sebenarnya, muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dalam kuliah yang lepas kita telah bincangkan perkataan yang digunakan oleh Allah SWT, gurur ataupun garur syaitan. Gurur adjektif dia, tipu daya yang menimpa kamu. Elok kalau kita lihat satu hadis yang dibincangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, dan juga dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis 40, tentang satu penjelasan kehidupan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hendaklah kamu mengerti, jadilah kamu di dunia ni macamlah orang asing yang bertandang sebentar dan akan kembali semula ke tempat yang dia datang daripadanya. Gambaran dikemukakan Nabi SAW ini diperkukuhkan dalam hadis yang lain. Salli salata muwaddi'in fa innaka in kunta la tarahu fa innahu yarak. Semayanglah kamu semayang yang orang yang meninggalkan dunia, yang penghabisan. Kalau kamu tidak melihat Allah, nescaya Allah tetap melihat kamu. Hadis ini ditafsirkan, para pendengar yang dicintai kerana Allah, hadis ini ditafsirkan cukup menarik. Kita melihat bahasan dikemukakan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam, menjelaskan tentang hadis 40 yang sedang kita fokuskan, iaitu tentang fitnah dunia. Pada satu hari Nabi SAW, hadis ini mursal, tetapi dihukum oleh Ibn Rajab Al-Hanbali sebagai sahih. Beliau mengatakan bahawa satu hari Nabi SAW berjumpa dengan seorang sahabat yang bernama Harithah. Harithah ni bunyinya macam orang perempuan, tetapi dia adalah seorang sahabat lelaki, sahabiyun. Nabi SAW bertanya kepadanya, Kaifa asbahta ya Harithah? Bagaimana kamu menghadapi hari ini, wahai Harithah? Kalau kita terjemah direct translation, asbahta, bagaimana kamu berpagi-pagi. Pelik pula bunyi, orang Melayu tak guna perkataan ini. Maka jawab Harithah, asbahtu mu'minan haqqan. Saya melalui hari ini menguasai keimanan penuh dalam diri saya, wahai Nabi. Kebenaran, keimanan yang sebenar-benarnya, yang mutlak. Lalu Nabi SAW bertanya, unzur ma taqul, fa inna likulli qawlin haqiqatan. Wahai Harithah, kamu jelaskan apa yang kamu maksudkan itu. Ya Rasulullah, dia menjelaskan, azafat nafsi anid dunya fa ashartu layli wa azma'tu nahari wa ka'anni anzuru ila arshi rabbi barizan wa ka'anni anzuru ila ahli jannati fil jannati kaifa yatazawaruna fiha wa ka'anni anzuru ila ahli an-nar kaifa yata'awuna fiha. Qala absarta falzam abdun nawwara Allahu al-imana fi qalbihi
dalam hadis yang mursal ini dianggap sahih oleh ulama-ulama hadis dalam pembahasan mereka, pengkajian mereka. Nabi bertanya kepada Harithah. Harithah menjawab, saya merasai keimanan yang sebenar-benarnya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba jelaskan wahai Harithah. Jawab Harithah, wahai Nabi, saya merasa dunia ini tidak ada apa erti bagi saya. Dan betul kata saya tidak kejar dia. Menyebabkan saya ini melalui waktu malam saya dengan bertahajud. Dan saya lalui hari siang saya dengan berpuasa. Dengan sebab itu saya dapat merasakan, saya melihat arasy Allah Subhanahu wa taala jelas depan mata. Dan saya melihat penghuni-penghuni syurga bagaimana mereka saling ziarah menziarahi antara satu sama lain dalamnya. Dan saya dapat melihat bagaimana penghuni-penghuni neraka sedang diseksa, melolong-lolong, menjerit-jerit dalamnya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Harithah, "Absarta falzam." Kamu betul-betul merasai keimanan wahai Harithah, maka beriltizamlah kamu. Nabi kemudian menjelaskan, "Abdun nawarallahu al-imana fi qalbihi." Hamba, tetapi Allah telah kurniakan kepadanya hatinya celik dengan keimanan kepada Allah, menyebabkan dunia pada tanggapannya tidak ada apa-apa pun sebenarnya. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini satu perkara yang penting untuk kita mengerti bersama-sama. Nilai dunia ini di sisi orang beriman, dia hanyalah satu anugerah yang diletakkan pada tapak tangan, tidak diletakkan dalam hati, seperti yang diperjelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Menerokai lebih mendalam tentang perkara ini, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Nabi SAW turut menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga An-Nasa'i, dianggap sahih oleh Al-Albani, dan Ibn Majah juga meriwayatkannya, bahawa Nabi telah bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Maksudnya, siapa yang dunia ni menjadi fokusnya dalam hidup, maka Allah Subhanahu wa taala akan pecah belahkan urusannya, hancurkan urusannya, dan dijadikan kemiskinan itu depan biji matanya. Apa istilah? Depan mata kepalanya. Dia rasa susah sepanjang waktu. Dan dunia ini tidak akan datang kepadanya melainkan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesiapa yang menjadikan akhirat itu targetnya, objektifnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan segala urusannya, dan Allah akan jadikan kekayaan itu duduk dalam hatinya, dan dunia ini akan datang tunduk, patuh, rukuk, sujud kepadanya. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini satu penjelasan yang penting kepada kita semua, mengerti kita kedudukan dunia yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak ada apa pun. Untuk memahami perkara ini lebih lanjut, elok kita memahami bahawa dalam diri kita perlu kita hiasi sifat qanaah. Qanaah ini diperjelaskan oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Quran, menjelaskan bahawa sebenarnya qanaah ini iaitu kepuasan yang menghiasi diri kita. Rasa cukup, rasa redha, rasa pasrah dengan segala anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita lihat beberapa penjelasan Nabi SAW tentang sifat qanaah yang perlu ada dalam diri kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruzika kifafan wa kanna'ahu Allahu bima ataahu." Beruntunglah orang yang masuk Islam dan dikurniakan dalam dirinya rasa cukup dan dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah Allah kepadanya. Dia rasa cukup, rasa redha. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kepuasan dijelaskan dalam satu hadis yang mana Nabi SAW pernah bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, dianggap sahih oleh Al-Albani. "Kun wara'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaran nas." Jadilah kamu orang yang wara', nescaya kamu akan merasai kemanisan beribadah kepada Allah. Dan jadilah kamu orang yang bersifat qanaah, nescaya kamu akan sentiasa mensyukuri nikmat Allah, sama ada diberikan oleh manusia ataupun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu rasa bersyukur selalu. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat, Nabi SAW pernah bersabda, dan hadis ini merupakan hadis sahih riwayatkan oleh Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi. "Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad
ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Kamu zuhudlah di dunia, nescaya Allah akan cinta kepada kamu. Dan kamu jangan minta-minta kepada manusia, nanti kamu akan disayangi oleh mereka. Kalau kamu mempraktikkan apa yang Nabi amalkan ini, tidak minta-minta, manusia akan sayang kepada kamu. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang pendengar sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, dianggap hasan oleh Albani. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya. Dengar baik-baik terjemahannya. Sesiapa yang bangun pada hari itu dalam keadaan dia merasa aman dalam keluarganya, aman dalam komunitinya, dalam society, masyarakat sekelilingnya, dikurniakan kesihatan tubuh badan, dan padanya ada makanan untuk hari yang lalui itu, sesungguhnya seolah-olah telah dikurniakan dunia seisi kandung kepadanya. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini kelebihan sifat qanaah yang perlu ada dalam diri kita sebagai seorang Islam. Kemudian dalam hadis yang lain, muslim-muslimat sekalian, hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Laisal ghina an kathratil arad, walakinal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu disebabkan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu bila kita rasa diri kita cukup, jiwa kita rasa seronok, rasa lapang dengan segala anugerah Allah Subhanahu wa taala. Menutup bincangan kita pada kali ini, kita lihatlah apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam diwannya. Imam Syafi'i merupakan seorang pujangga ahli bahasa yang terkemuka. An-nafsu tajza'u an takuna faqiratan, wal faqru khairun min ghina yutghiha. Wa ghina an-nufusi huwa al-kafafu fa in abat, fa jami'u ma fil ardi la yakfiha. Manusia itu merasa tertekan kalau dirinya miskin. Sebenarnya kemiskinan lebih baik daripada kaya yang merosakkan. Kemudian dikatakan oleh beliau lagi, wa inan nufusi wal kafafu fa in abad. Kayanya diri disebabkan kaya jiwa sebenarnya. Kalau tidak ada perasaan kaya jiwa itu, fa jami'u ma fil ardi la yakfiha. Kalau tidak ada perasaan kaya pada hati seseorang, nescaya seluruh dunia kalau dihimpunkan untuknya, tetap dia merasa tidak cukup atas apa yang dia peroleh itu. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita akan lihat dalam kuliah akan datang teori, praktikal, petua-petua yang boleh kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita daripada diserang penyakit cinta dunia yang berlebihan yang membahayakan diri kita, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-7 ke-8 surah Al-Kahfi ini. Satu modul pengislahan diri yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama-sama teori-teori tersebut. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.